السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang kelima daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Yang bermaksud, pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan yakni sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu. Dan makanan yakni sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dalam kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu. Apabila kamu beri mereka mas kawinnya, sedang kamu dengan cara yang demikian bernikah, bukan berzina. Dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya yang baik, dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita telah lihat pentafsiran ayat ini daripada awal sehinggalah sebelum frasa yang berbunyi وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Kalimah wal-muhsanat adalah kembali kepada kalimah at-tayyibat, yang mana al-muhsanat adalah jamak kepada muhsanah. Dan kalimah ihsan itu bila disebut, ia merujuk kepada beberapa makna. Yang pertama di antaranya ialah al-Islam, dan maksud tersebut tidak berkaitan dengan konteks yang sedang kita bicarakan ini, kerana cerita atau konteks frasa ini adalah tentang wanita-wanita yang bukan muslimah. Al-ihsan juga merujuk kepada pernikahan, at-tazawuj, dan ia juga bukan maksud yang kita bicarakan sekarang ini, kerana tidak dibenarkan mengahwini wanita yang telah pun berkahwin ataupun masih bersuami. Al-ihsan juga disebutkan bagi merujuk al-iffah dan juga al-hurriyah.
yang membawa maksud kebebasan. Dan kedua-dua makna al-iffah dan al-huriyah inilah yang dimaksudkan dalam konteks frasa yang sedang kita bicarakan ini. Maka dengan itu para fuqaha di antaranya mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wal muhsanat dimasukkan dalam ayat ini ialah al-afifat, iaitu wanita-wanita yang masih suci, yang memelihara dirinya. Ada juga mengatakan bahawa maksud al-muhsanat di sini ialah al-harair, itu wanita-wanita yang bebas merdeka. Bermaksud tidak halal berkahwin dengan wanita-wanita ahli kitab, melainkan wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang bebas merdeka. Adapun maksud ujurahun merujuk kepada mas kahwin yang diberikan kepada mereka. Dan digambarkan ujurahun itu sebagai mas kahwin untuk menegaskan tentang wajibnya pemberian tersebut dan untuk menunjukkan pentingnya mas kahwin itu sebagai hak wanita yang diperistrikan. Manakala maksud muhsinina ghaira musafihin, iaitu dalam keadaan memelihara kesucian melalui perkahwinan dan menjauhi perkara-perkara yang buruk, terutamanya penzinaan. Dan lawannya ialah musafihin, kerana as-sifah itu bermaksud az-zina. Manakala kalimah akhdan bermaksud teman, dan ia disebut bagi lelaki dan perempuan. Maka maksud akhdan di sini ialah wanita yang jahat yang dijadikan simpanan oleh lelaki-lelaki yang ingin melakukan zina dengannya. Maka maksud keseluruhan ayat ini ialah seperti mana Allah telah halalkan bagi kamu wahai orang-orang yang beriman makanan-makanan yang baik daripada rezeki yang dilimpahkan kepada kamu, begitu juga Allah telah halalkan bagi kamu sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab, dan Allah juga menghalalkan bagi kamu untuk memberi makan kepada ahlul kitab daripada makanan-makanan kamu sendiri. Maka Allah juga telah menghalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita yang suci, yang merdeka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Juga wanita-wanita yang suci lagi merdeka dalam kalangan wanita-wanita ahlul kitab daripada golongan Yahudi dan Nasara. Dan firman Allah, "Idza ataitumuhunna ujurahun", bermaksud hendaklah kamu memberikan mereka mas kahwin yang berhak untuk diterima oleh mereka sebagai suatu kemuliaan untuk isteri-isteri kamu yang kamu nikahi itu. Muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan, dalam keadaan kamu mencari sesuatu yang lebih baik, tidak mendekati zina, bahkan menjauhinya, menikahinya dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, dan juga dengan tidak menjadikan mereka itu wanita-wanita simpanan kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, membawa maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan bagi orang-orang beriman untuk mengahwini wanita-wanita ahlul kitab sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan tersebut dalam pensyariatannya, dan untuk mencari sesuatu yang suci dan jauh daripada perkara-perkara buruk, khususnya zina, dan untuk memelihara diri daripada menceroboh perkara-perkara yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Dan apabila Allah sebutkan dalam ayat ini didahulukan al-muhsanatu minal mu'minat, didahulukan wanita-wanita yang beriman, dan disebut selepas itu wanita-wanita ahlul kitab, bagi menunjukkan bahawa sesungguhnya wanita-wanita dalam kalangan orang-orang beriman itu adalah lebih berhak untuk dipilih atau diambil sebagai isteri daripada wanita-wanita yang lain, termasuklah daripada wanita kitabiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudiannya Allah menamatkan ayat ini dengan firman-Nya, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
membawa maksud, dan siapa yang kufur, yang ingkar terhadap syariat-syariat Allah yang telah diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya faqad habita amaluh, maka musnahlah, hancurlah segala amalannya, iaitu segala yang dilakukan itu adalah sia-sia, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti ia akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi, kerana segala yang dilakukan di dunia itu tidak mendatangkan apa-apa manfaat baginya di akhirat, kerana ia telah melanggar apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala, telah melanggar hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia membawa maksud atau membawa tema ancaman terhadap sesiapa saja yang sanggup atau berani menyalahi perintah Allah. Pada masa yang sama, sebagai suatu galakan dan targhib agar kita beriman dan taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukum yang diambil, yang dapat diistimbatkan dalam ayat ini, daripada ayat ini, yang pertama ialah keharusan menikmati segala yang baik, segala makanan yang baik yang telah dikurniakan, dilimpahkan sebagai nikmat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak ada nas yang menyatakan tentang pengharamannya. Yang kedua, keharusan memakan sembelihan ahlul kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasara, dan keharusan memberi makan kepada mereka makanan kita. Yang ketiga, galakkan bernikah bagi orang beriman, galakkan mereka menikahi wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya daripada zina dan mencari kemuliaan melalui jalan pernikahan. Dan wanita-wanita yang mulia itu adalah lebih utama untuk dinikahi. Terlalu banyak hadis Nabi SAW menyatakan tentang mana ini. Di antara yang biasa kita dengar, hadis daripada Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nabi SAW bersabda, la tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Tidak dinikahi wanita itu melainkan illa li arba', melainkan kerana 4 perkara: kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan juga kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan beroleh keuntungan. Yang keempat, keharusan menikahi wanita-wanita kitabiyah dalam kalangan Yahudi dan Nasara. Ini merupakan mazhab majoriti fuqaha, kerana itulah yang dapat difahami secara jelas daripada ayat yang sedang kita bincangkan bersama ini. Berkata Imam Ibn Kathir, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berpandangan tidak harus menikahi wanita Nasraniyah, kerana beliau berkata, aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar daripada seseorang yang mengatakan bahawa Tuhannya adalah Isa. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah sehingga mereka beriman. Sementara daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, turunnya ayat ini, iaitu wala tankihul musyrikati hatta yu'min, maka semua orang menjauhi wanita-wanita musyrikah sehinggalah turun ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, iaitu turun ayat berkenaan dengan keharusan menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Dan dikatakan beberapa orang sahabat pernah bernikah dengan wanita-wanita Nasara dan mereka berpandangan tidak ada masalah atau tidak ada kesalahan dalam melakukannya kerana berpandukan ayat ini. Dan mereka berpandangan ia adalah mukhassasah, telah dikhususkan dalam ayat ataupun daripada ayat yang umum dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dengan kamu nikahi wanita-wanita musyrikah sehinggalah mereka beriman. Sementara ada juga yang berkata wanita-wanita ahlul kitab yang dimaksudkan di situ hendaklah ahlul kitab yang terdiri daripada zimmi, bukan dalam kalangan harbi.
Dan terdapat juga yang mengatakan dalam kalangan ulama salaf bahawa ahlul kitab telah mengubah akidah mereka dan menyembah Nabi Isa yang mengatakan Allah itu satu dalam tiga. Maka mereka dengan ini adalah sama dengan orang musyrikin. Dan Allah telah mengharamkan perkahwinan dengan wanita-wanita musyrikat. Maka ini adalah pandangan Abdullah bin Umar dan selain daripadanya dalam kalangan para sahabat. Dan beberapa pandangan lain yang boleh kita lihat dan boleh kita kaji dalam kitab-kitab fiqh yang mencarikan tentang hal yang demikian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.